Okay, kata inilah kita punya orang kata star of the show pada malam ni iaitu Dr. Amir. Tapi sebenarnya saya nak check Dr. Amir ada kat situ tak? Hello, tes tes. Okey, terbaik. So Dr. Amir pun dah bersemangat ni. Orang kata dah, orang kata, yelah kan. Dia dah buat banyak-banyak kajian, dia pun dah buat slide apa semua. So insya-Allah, orang kata inilah masa untuk kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu. So dengan itu saya serahkan kepada kita punya speaker pada malam ni, Dr. Amir bin Ahmad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Suara clear eh? Okey. Alhamdulillah. Okey. Sekejap. Back to window. Okey. Jadi insyaAllah malam ni sekali lagi kita berjumpa dalam webinar bersama saya. Di mana pada malam ni saya akan berkongsi sebuah topik yang mungkin agak baru dalam kalangan traders, iaitu tentang commitment of traders. Macam mana kita nak swing trade dalam FCPO menggunakan laporan commitment of traders. Jadi commitment of traders ni sebuah istilah yang maybe agak asing dalam kalangan trader FCPO terutamanya, sebab dalam FCPO kita tak ada commitment of traders, tapi ada cara untuk kita nak gunakan benda ni dalam FCPO. Biasanya commitment of traders ni dia agak popular mungkin di kalangan trader forex ataupun trader crude oil, soybean oil dan produk yang ada di US market. Tapi itu pun di Malaysia jarang saya tengok orang yang bincangkan tentang benda ni. Maybe dalam forex traders mungkin ada, tapi dalam kalangan komoditi jarang kita bincangkan. Dan hari ni saya nak bawa topik ni. Again, seperti topik-topik saya lalu, pembentangan ni topik ni sebuah topik yang besar, banyak rujukan yang saya kena buat dan baca untuk pastikan saya share benda yang betul dan bermanfaat untuk semua. Saya cross reference beberapa buah buku saya dan study sikit. Jadi kita mungkin tak dapat cover semua benda, tapi harapan saya macam topik-topik lain yang saya cover sebelum ni adalah setiap topik yang saya share bertujuan untuk kita trigger diri kita untuk yang mendengar untuk terus menggali macam okay, ini benda baru ni, kita decide bermanfaat ataupun tidak untuk trading kita. Kalau rasa benda ni useful, boleh digunakan untuk perbaiki trading kita dig deeper. Macam mana kita nak gunakan benda tu untuk improve trading kita. Kalau tak, dan di situ je lah kita punya pertemuan kan malam ni. Okay, cukup je lah kita dengar, at least kita tahu benda ni wujud. Tapi saya rasa benda ni untuk some of the traders, it will be useful. Dia mungkin tak useful untuk semua, sebab semua ada style masing-masing, tapi untuk some it will be useful lah. So macam biasa, saya punya disclaimer adalah bukan tu deep dive betul-betul deep habis, sebab kita hanya ada sejam. Tapi again, bagi idea, mana parts-parts yang kita boleh explore secara lebih mendalam. Dan at least kita tahu the asas kepada ilmu commitment of traders ni. So ada 7 benda yang kita akan pelajari pada malam ini, iaitu yang pertama adalah apakah itu commitment of traders, COT reports. Yang kedua, kita deep dive 3 main group of traders dalam COT reports. Yang ketiga, sejarah COT reports sikit untuk kita faham kenapa dan kenapa COT reports ni diwujudkan. Siapa yang wujudkan COT reports, kenapa perlu ke COT reports ni, apa pasal trader perlukan benda ni. Yang keempat, COT reports ni ada banyak benda, ada banyak jenis, so ada 4 jenis yang main. So mana satu laporan ataupun jenis report yang kita perlu fokuskan supaya kita tidak buang masa untuk cari report-report lain. Yang kelima, apakah kepentingan untuk kita? Kita dah duduk sini dengar sejam, apa kepentingan dia untuk kita as a trader? Macam mana kita nak gunakan benda ni? Dan itu adalah topik yang keenam. Dan yang ketujuh, kita akan tengok sedikit praktikal dan macam mana kita nak memahami data-data yang ada dalam COT report tu dan macam mana kita nak gunakan dia untuk tujuan trading analysis kita. Right? So kita direct pergi yang pertama. So commitment of traders report. Secara ringkasnya, dia adalah sebuah weekly report yang diterbitkan oleh CFTC. CFTC itu apa? Commodity Futures Trading Commission. So dia adalah sebuah badan agensi di US yang akan mengawal selia produk-produk dekat US yang mana mereka akan meminta every traders, especially big traders, untuk bagi reports dekat dorang. Berapa banyak kau beli minyak, berapa banyak kau beli jagung, berapa banyak kau beli apa semua. So dia akan minta data-data tu. So dan daripada sana semua terhasillah sebuah report yang dinamakan sebagai Commitment of Traders Report.
So dalam reports ni, dia akan menunjukkan the holding power ataupun apakah movement yang dilakukan oleh 3 main group of traders. Yang mana diorang bahagikan mengikut, yang pertama adalah non-commercial, yang kedua adalah commercial, dan yang ketiga adalah non-reportable. Dia panggil sebagai non-reportable. So kita boleh tengok ini adalah contoh report dekat gambar sini. Kita boleh tengok sini yang pertama sini non-commercial, yang kedua adalah commercial, dan yang di kanan sekali ditulis sebagai non-reportable. Okay. So ni CFTC lah, dia independent agency di US yang meregulate US derivative market. Saya tengok maybe dia ala-ala kita punya bursa Malaysia derivative lah. Ala-ala macam tu. Dan untuk yang nak tengok data COT reports ni, kita boleh access melalui website dia dekat cftc.my. cftc.com kan? .my Malaysia kan? Boleh try nanti ya. Saya terlupa, saya type tadi. Okay. Kita deep dive. 3 main group of traders yang ada dalam COT reports ni. Okay. So ingat dia punya nama dia, commercial, non-commercial dengan non-reportable. Non-reportable basically bermaksud yang tidak dilaporkan. Yang ataupun tidak perlu untuk dilaporkan, macam tak signifikan lah. So kita akan nanti fokus akan dua, dekat non-commercial dengan commercial. So commercial, siapakah commercial traders yang dimaksudkan dalam COT reports ni? Biasanya commercial reports ni terdiri daripada hedges. Hedges tu apa kita akan tengok selepas ni. Tapi yang mana mereka yang basically orang yang terlibat secara langsung dengan produk komoditi. Merangkumilah producer, merchants, processor dan pengguna direct produk komoditi. Jadi macam kalau kita nak bayangkan dalam kelapa sawit, merchants ni ataupun hedges ni biasanya mungkin Felda, FGV, orang yang terlibat, Ars Sawit kan, company-company yang terlibat secara langsung dengan produk kelapa sawit itu sendiri. Orang pengguna kilang yang membeli sawit, kilang yang memproses sawit, peladang-peladang company yang menguruskan ladang-ladang sawit. So mereka ada kepentingan secara direct dengan kejatuhan dan kenaikan harga sawit. Dan begitu juga untuk produk-produk lain lah, macam jagung ke minyak mentah, minyak Brent, sama, konsep yang sama. Jadi disebabkan golongan ni, orang yang ada direct interference dengan market, dorang kena kawal risiko perniagaan dorang dengan melakukan hedging pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan hedging? Okay, contoh, kita tanam jagung. Bayangkan kita adalah orang yang terlibat secara langsung. Kita tanam jagung dan kita expect 100 kilo jagung akan matang dalam masa 3 bulan. Tapi, ni 3 bulan akan datang ni cerita. Kita tak tahu harga akan naik dan turun. Dan kita takut kalau harga jatuh lah. Sekarang harga contoh $4.5. Ini kita contoh di US kan. Kita takut kalau kita tunggu harga jagung dah matang baru boleh dijual 3 bulan nanti, harga dah jatuh. So apa yang kita boleh buat? Kita hedge kita punya position di mana kalau harga jatuh, at least sekarang kita dah short corn di futures market. So kita pun short untuk 3 bulan akan datang punya kontrak dekat futures market. Jadi, apa yang akan jadi? Let's say harga jagung sekarang $4.5 kan. Kalaulah harga jagung jatuh, 3 bulan akan datang ke $4 ataupun mungkin jatuh lagi teruk ke $3. So, kita akan rugi sikit sebab masa tu kita hanya boleh jual jagung fizikal kita yang dah ada tu, harga masa tu $3 lah. Tapi, kita akan cover kerugian kita tu sebab ada untung pada kontrak yang kita dah short awal tadi. So, itu nama dia hedge. Kita rugi dekat produk fizikal, kita untung dekat produk yang kita dah short dekat futures market. So, itu adalah hedging yang dilakukan oleh main player dalam market untuk mengawal risiko produk mereka. Okay, saya nampak Dr. Arif dah masuk kebetulan terkeluar nama. Okay. So commercial ni, commercial player dalam market, roughly every product maybe berbeza sedikit, tapi biasanya dia comprise lebih daripada 50% dalam pasaran. Diorang punya pegangan. So nak kata kalau dalam bursa Malaysia, kita istilahkan sebagai jerung, orang yang boleh kawal market, dekat product futures sebenarnya ada juga jerung. Iaitu orang-orang dalam commercial players, commercial punya market. Sebab they have a very deep money, deep pocket, yang mana, ni saya kata kat bawah ni kan, diorang ada memang duit yang sangat besar, sebab diorang ada kepentingan yang besar dalam market. So ini adalah unfair advantage diorang. Antaranya adalah yang pertama, ni adalah industri mereka, tidak kira industri apa, minyak, jagung, kelapa sawit. So diorang ada connection dengan major players dalam market. Apa yang kita tahu,
diorang dah tahu lebih awal. Harga sawit nak meningkat, demand supply, adakah tengah sekarang tanam sawit lagi several months tak berapa bagus sangat. Diorang dah tahu lagi awal. So ini adalah info-info unfair advantage yang diorang dah tahu lebih awal. So kita akan baca berita harga sawit dijangka jatuh oleh analis semua. Tapi berita-berita yang kita baca ni, most likely main players ni dah tahu lebih awal dan diorang dah react lebih awal daripada news. Sebab tu kadang-kadang yang kita nampak harga dah gerak lagi awal, lepas baru news keluar. Sebab diorang tahu lagi awal daripada kita. So, tapi walaupun kita tak ada information edge, kita panggil ni sebagai information edge lah, unfair advantage yang diorang ada, kalau kita pandai baca CLT reports, more or less, dia bukan 100%, tapi kita boleh baca dan cuba fahami apa yang big players ni dah buat. Adakah diorang menjangkakan, adakah big players ni berdasarkan information awal yang diorang tahu, adakah diorang menjangkakan harga sawit, minyak, jagung akan turun ataupun naik berdasarkan diorang, macam mana diorang punya movement dalam market. Diorang makin beli, diorang makin jual. So itu adalah analisis yang kita boleh buat. So macam saya kata tadi juga, diorang punya deep pockets ni to a certain level, diorang boleh stabilize market ataupun move the market in certain product. Itu adalah level big money yang diorang ada. So ada beberapa, kalau tengok ini several years back-nya kajian, ada kajian dibuat, ada macam contoh 4 hingga 8 sebenarnya main players dalam satu produk, saya tak ingat produk apa, tapi 4 to 8 players tu dah merangkumi lebih daripada 60% of volume of the market. Ada 4 sampai 8 players je dan diorang ni adalah dalam commercial. So nak kata itu antara kepentingan lah untuk kita faham apa yang diorang ni buat. So one big takeaways. Oh, ada one big takeaways Tak, ni okay. So antara one big takeaways kita adalah non-commercial biasanya, not always, biasanya counter trend disebabkan hedging nature orang. So bila harga jatuh, diorang biasanya akan beli lagi. Bila harga jatuh, diorang beli lagi. So kita boleh tengok daripada graf di bawah, ini contoh dalam British Pound. So macam saya kata tadi, commitment of traders ni dia ada dalam banyak produk. Futures ada, foreign exchange pun ada. So ini kalau British Pound, kita faham orang yang ada direct kepentingan lah dengan British Pound. Okay. So bila ni non-commercial ni commercial sebenarnya, typo. Commercial biasanya dia counter trend sebab dia nak hedge. So bila British Pound, kita bayangkan ini tak kisah nama apa pun, dia benda yang sama akan terjadi selalunya. Ini kita anggaplah sebagai oil. Bila harga oil jatuh, kita boleh tengok sini net position dia akan bertambah. Sebab itu dia hedging. Kan dia jatuh dia tambah lagi sebab dia ada pegangan. Dia ada pegangan British Pound direct dekat dia punya market. So bila jatuh dia nak beli lagi, jatuh nak beli lagi. Bila naik dia start menjual. So minyak pun sama, jagung sama, kelapa sawit pun sama, kebiasaannya begitu nature dia. Okay, itu tentang commercial tadi. Tentang non-commercial pula. Okay. Ini tadi commercialnya players, kita tengok tentang non-commercial. So non-commercial juga comprise of big fund. Cuma biasanya dia tak sebesar commercial. Dan dorang ni adalah orang-orang yang tak terlibat secara langsung dalam industri. Dan biasanya terdiri daripada hedge funds, fund manager, commodity trading advisors. Commodity trading advisors ni, kalau kita dig dalam lagi, dia terdiri daripada orang ETF, bukan EPF lah, ETF yang akan trade commodity produk juga. Dan large insti. So fund manager lah. Sometimes kita tengok ada produk unit trust yang ada sedikit commodity punya produk ada dalam dorang punya fund manager private mandate contohnya. Sometimes ada yang ada fund commodity dalam produk dorang. So dorang akan beli dan hedge, bukan hedge, dorang akan buy dekat commodities juga. Dorang akan trade di commodities. Ringkasnya, non-commercial ni basically adalah big speculators, big traders yang fokus on trading dan dorang nak profit based on price movement. So dorang, kalau commercial tadi adalah against the trend, counter trend, non-commercial biasanya akan follow the trend. So dorang ada trend following. So kalau kita tengok di sini, again produk British Pound tadi, kalau kita tengok di sini British Pound, movement dia terbalik dengan harga. Dekat sini British Pound punya movement selari dengan large trader punya net position. Non-commercial ni juga dipanggil sebagai large trader. Nama lain dia. So begitu dia punya sifat movement dia. Dia nak trade based on the movement of the market. Dan
Dua-dua ni ada big fund, non-commercial dan commercial. Sometimes non-commercial, kalau fund lebih sikit, dia juga boleh move the market. Diorang fund-fund yang besar lah. Okay, dan yang ketiga adalah non-reportable. So, non-reportable ni ringkasnya adalah kita lah. Small group of traders yang fund size tak signifikan sangat untuk di-observe dan untuk di-report. Sebab yang semua data-data yang ada dalam COT adalah data-data yang based on report. Diorang kena hantar borang 40 nama dia. Saya tak ingat nama borang tu. Setiap players besar ni kena hantar satu borang 40 setiap minggu kepada CFTC untuk merekodkan diorang punya pembelian dan penjualan. So non-reportable, diorang tak sampai level of yang kena report. So itu adalah tak signifikan sangat. So for the sake of discussion malam ni, kita abaikanlah non-reportable ni. So okay. So faham Ada tiga jenis traders. Semua boleh faham Kalau boleh reply sikit boleh. Interaktif sikit. Faham, okay. Alright. So next. Kita tengok sikit sejarah COT reports untuk kita faham the process, macam mana dia bermula. Ringkas je, bermula tahun 1924. So dah hampir ulang tahun ke-100 COT reports ni tahun depan. Bermula dengan US Departments of Agricultural Grain Futures Administration. Panjang nama dia. Mengarahkan laporan untuk dikeluarkan secara tahunan yang menunjukkan aktiviti hedging dan speculation di futures market. So dia bermula dengan satu department yang kecil, agriculture sahaja. Tapi kemudian ringkasnya, panjang lagi dia punya cerita, tapi ringkasnya tahun 1974, tugas itu diberikan kepada CFTC, iaitu sekarang Commitment Futures Trading Commission. Tapi dia punya proses tu, kalau kita tengok, kita baca history dia sedikit, dia bermula dengan tahunan. Kemudian 1962 dia bermula dengan bulanan. 1990 bermula dengan 2 minggu dan 2000 keluar setiap minggu. Persoalan dia, kenapa semakin lama semakin kerap laporan ni dibuat? Kenapa dulu lambat, sekarang semakin sekejap? Betul, Wong KL. Kita adalah non-reportable. Okay, so saya tak nak tunggu jawapan, takut tak ada yang tu jawab. So jawapan dia adalah, yang pertama, dulu lambat nak dapat setiap tahun, setiap bulan sebab dulu manual. Diorang akan dipostkan borang untuk isi. Sekarang online, cepat sikit. Yang pertama. Yang kedua, pernah ada satu fasa yang mana ada studies yang dibuat ataupun survey yang dibuat. Function ke tak CFTC ni, COT reports ni kepada traders. So bila survey dibuat, majority traders nak untuk COT reports ni diteruskan. Dia pernah ada fasa yang dia nak dihentikan sebab berguna ke tidak kan. Tapi after concession dibuat, survey dibuat, ramai bersetuju untuk diteruskan COT reports. So kekerapan ni semakin bertambah sampailah ke 2000, keluar setiap minggu. So dia akan diterbitkan setiap hari Jumaat oleh CFTC pada pukul 3.30 PM ET time zone. Ataupun waktu Malaysia 12 jam ke hadapan, 3.30 pagi Sabtu. Tapi ingat, laporan tu walaupun dikeluarkan pada hari Jumaat, dia menggambarkan komitmen ataupun pegangan traders as of hari Selasa pada minggu itu sehingga minggu sebelum dia. Kiranya bermula Selasa minggu lepas hingga Selasa minggu tu, seminggu punya pegangan. Tapi Selasa sampai Jumaat, masa untuk bagi report, isi borang apa semua. So Jumaat baru release. So kita nampak seminggu punya reports, nampak delay, nampak lambat. Alamak, dah lambat lah. Price dah bergerak. Tapi ada cara dia untuk kita baca. Dia bukan baca direct macam tu, tapi ada style dia untuk kita baca. So dalam laporan tu, kita boleh tahu position long, short dan spread position yang juga menunjukkan open interest pada minggu tu. So ada istilah baru lagi satu, open interest. So kalau kita tengok dalam topik tadi yang Tuan Reza share, ada satu topik open interest juga akan dikongsikan oleh Excellent pada bulan ni, pun boleh dengar. Open interest ni, again, maybe istilah yang jarang dibincangkan juga. Kita akan tengok sekejap lagi. Apakah maksud open interest? So, laporan COT menjadi semakin popular sebab apa? Sebab kita boleh analyse big fund, activity big fund, commercial dan non-commercial. Inilah dua big fund yang kita nak tengok dalam market. Dan apabila kita analyse dia, ada banyak cara nak analyse. Malam ni kita akan tengok salah satu cara yang ada. Kita boleh faham. Dia punya main objective of tonight adalah kita nak faham cara analyse supaya kita faham apa yang bermain di kepala commercial dan non-commercial punya traders ni. Apa yang diorang fikirkan? Diorang tengah nak cari long ke, nak short ke? Diorang masih ada duit ataupun tidak? Nak hedge lagi?
So kita dah faham that kind of sentiment dalam market. Alright, so ada 4 jenis laporan COT yang kita boleh akses dalam website CFTC. Yang pertama adalah legacy report. Juga dikenali sebagai futures only report. So ini yang akan banyak digunakan dan kita akan fokus pada report ni. So ini adalah the most popular one. So dia akan laporkan dalam format yang berikut. Macam yang saya tunjuk awal tadi. Non-commercial, commercial dan non-reportable. So di bawah ni. So non-commercial ni anggap sebagai large traders. Dia ada banyak lah. Kadang-kadang dia punya istilah tu dia interchangeable. Commercial ni kadang-kadang dia panggil nama lain. Non-commercial dia panggil large traders. Non-reportable dia panggil small speculators. Depends on siapa yang buat yang type apa semua. Tapi saya nak bagi tahu beberapa istilah dia yang ada dekat sini. Supaya nanti kalau korang baca dekat website lain korang faham. Dia bukan benda yang berlainan. Dia cuma interchangeable punya istilah. So yang kedua, reports yang kedua adalah supplemental. Iaitu reports ni dia ada tambahan sedikit detail laporan untuk certain commodities seperti agriculture. So dia ada 13 specific contract agriculture yang dia akan listkan. So dia macam extension kepada legacy report tadi, tapi khas untuk agriculture sahaja. Yang ketiga adalah disaggregated. So ini lebih detail, dia pecahkan traders ni kepada 4 kategori. Producers, processor dan users, swap dealers, manage money dan other reportable. So ini lebih detail, tapi tak ramai lagi yang gunakan. So kita akan tengok yang lagi ramai orang guna sekarang. Dan yang keempat adalah traders in financial futures. So ini adalah fokus ke instrumen kewangan yang lain. Macam index, stock index, DJI index ke Nasdaq index, currency futures, forex dan interest rate futures. So kalau ada forex traders, biasanya kalau dorang akan tengok yang ni lah, laporan yang ni. Berbeza dengan commodity punya traders. So ada kepentingan. Okay, so kita tengok dah. Tadi kita dah faham sejarah dia, apa players dalam COT reports, apa dia punya jenis-jenis laporan yang ada dan mana yang kita perlu tengok iaitu legacy report. Tapi apa kepentingan dia kepada kita? Kenapa kita nak belajar tentang COT reports ni? Okay. So ini beberapa kepentingan dia. Untuk memahami cara menggunakan COT reports, okay, kalau kita nak gunakan COT reports untuk kita punya trading analysis, kita kena faham dulu apa data-data yang ada dalam laporan ni. Tapi kenapa kita nak fahami data ni? Apa kepentingan dia? So data dalam COT reports akan memberitahu kepada kita apa yang sedang dibuat oleh jerung dalam komoditi. Sama ada commercial ataupun non-commercial. Sebab dua-dua entity ni, dua-dua big players inilah yang memberi impact terhadap harga komoditi kita. Sama ada nak bullish, nak bearish, nak reversal, kebiasaannya ditentukan oleh dorang. Okay. So, bila kita dah faham point of view dorang, kita boleh faham the current market sentiment. Sama ada nak bullish ataupun bearish. Tapi fokusnya kepada swing traders lah. Sebab non-commercial ataupun commercial, their view adalah long term. So, they want to focus on the big time frame. Dan yang kelima adalah kita juga boleh mengetahui potensi market reversal akan berlaku dan kekuatan trend berdasarkan cara kita analyse data pegangan pada COT reports. So sama ada kita tengok commercial ataupun non-commercial big moneys ni dia tengah reduce their money ataupun tengah pump duit lagi dalam market. So kita akan tahu sama ada market dan reverse ataupun tidak. So ini kepentingan untuk kita tahu. So kalau untuk intraday traders pun boleh kita apply macam mana kita nak bila kita dah faham the big picture of the market punya view direction nak ke mana, kita boleh implement benda tu dalam kita punya market juga. Sebagai contoh, kalau kita nampak market nampak big money ni nampak macam dah nak short. So bila dalam intraday punya view, contohnya kalau kita nampak big movement macam dah nak berlaku secara technical yang nak pecahkan support yang very big money, kita boleh gunakan view kita kepada COT reports tadi walaupun dia untuk swing, big punya view tadi kita boleh gunakan sebagai kita punya extra information untuk kita hold lagi lama intraday position kita. Macam hari ni, FCPO short besar. Maybe in a big view, swing market dah nak mula. Dah nak short. Tapi kalau kita faham benda tu, maybe intraday kita takkan ambil small punya target profit saja. Mungkin kita akan buka besar lagi sebab kita ada confidence lebih yang big movement dah nak berlaku in a bigger time frame. So still ada function dan kepentingan dia lah untuk intraday traders. Tapi more kepada swing traders.
Okay. So macam mana? Sebelum tu, kan saya kata tadi awal, um, dekat FCPO, kita tak ada Commitment of Traders. Commitment of Traders report hanya ada di US sahaja. So macam mana kita nak apply kepada FCPO? Ada yang ada guess? Yang guess 30 saat punya guess lah. Rasanya macam mana? Okay, itu macam dah terbuka tadi slide. Okay, tengok report Soya. Okay. Betul. Macam terbuka. Betul. So, point dia adalah Soya tu So, dekat BMD, saya dah cuba cari dan agak susah untuk kita cari similar data. Yang paling dekat saya jumpa, dia ada detailkan open interest. Tapi tu pun tak ada data yang latest. So, maybe kita boleh request dekat BMD untuk cuba buat benda yang sama. Macam CFTC buat. Kalau tengok yang data yang saya jumpa ni, maybe ada data lain yang saya tak jumpa. Tapi yang saya jumpa tahun 2021, dekat website BMD, dia ada buat. Dekat sini kita tengok palm oil futures. Ada volume dan open interest. Tapi itu je lah. Dia tak ada extra data yang lain. Okay. Dan data lain kita ada juga open interest dekat website ceicdata.com. Kita ada data daripada 2004 sampai 18. 2018 je, tapi open interest sahaja. Dia tak ada pendetailan. Open interest ni milik siapa? Commercial, non-commercial ataupun non-reportable punya. So susah untuk kita buat analisis lebih, walaupun ada cara untuk guna open interest ni yang kita akan bincang dalam webinar hujung bulan ni oleh Excellent dan Bursa juga. Tapi dia tak sama macam COT reports. So solutionnya adalah kita boleh consider sama ada, kita boleh consider trade soybean oil, crude oil ataupun produk-produk yang ada dalam COT reports kalau nak apply knowledge ni. Ataupun kalau kita trade FCPO sahaja, kita masih boleh gunakan data COT soybean oil sebagai mirroring data kita. Sebab maksudnya kita analyze data COT soybean oil dan assumptionnya price FCPO akan follow the same movement macam soybean oil. Tapi ada pros and cons untuk cara ni. Okay, sebab ramai dah ke soybean oil tadi, okay, kita tanya soalan lagi. Apakah pros mungkin ramai dah tahulah. Cons dia apa? Kalau kita buat macam ni. Apa cons dia? 30 saat punya soalan. Weather. Okay, boleh expand ni kot? Jawapan tu boleh expand lagi? Weather maksudnya gap. Okay. Tapi kita nak swing. Kalau swing tak kisah gap sangat kan. Kita nak tahu the main direction of the market. Currency. Oh, ni jawapan semua satu perkataan hari ni. Weather, gap, currency. Uncertainty. Masih satu perkataan. Tak ada yang cerita panjang sikit Panjang mungkin tak cukup masa 30 saat kan. Lagging, war. Masih satu perkataan. Okay. Good. Ni short and sweet and simple. Antara cons dia adalah yang kita kena persoalkan dan kena fikir adalah dia hanya akan applicable kalau soybean oil movement, price movement 100% sama dengan FCPO price movement. Kalau. Tapi adakah sama 100%? Saya boleh jawab. Adakah sama 100% soybean oil dengan FCPO dari segi price movement? Maksudnya bila soybean short, FCPO short, soybean long, FCPO long ataupun vice versa. Tak sama 100%. Okay, bukti dia. Okay, tapi sebelum tapi, kadang-kadang sama. Tapi correlation dia agak tinggi, kan? Ada study dibuat juga. The study establish the time series on palm oil and soybean oil prices are co-integrated, even though separately. This means that there exists a long-run equilibrium relationship between the two variables. There is therefore no tendency for the two variables to drift wide apart in the long run. Alhamdulillah. So, studies ada, correlation tu tinggi. In long run, pergerakan dia sama, tapi dia bukan 100% sama month to month ataupun week to weeks. Okay, kita tengok sendiri bukti dia. So, yang warna oranye adalah price FCPO dan warna biru adalah price soybean oil. So, bila kita tengok secara sekali imbas, movement dia lebih kurang sama. Bila soybean ini FCPO jatuh, soybean jatuh. Naik, dia pun naik. Okay, in the long term betul. Kalau kita nak swing for long run, price movement dia akan sama.
Ini daripada 2001 punya harga. So agak very similar lah price movement dia. Cuma yang berbeza maybe kalau ada masa FCPO naik banyak, SPO naik juga tapi naik sikit. Ataupun terbalik, SPO naik banyak, ada masa FCPO naik juga tapi naik sikit. Ataupun vice versa, kejatuhan. Tapi naik tetap naik. Cuma kalau kita tengok akan ada beberapa, tapi untuk kita compare secara lebih dalam, betul ke sama 100% kita gunakan correlation coefficient. Boleh gunakan correlation coefficient punya indicator dalam trading view, yang mana dekat indicator ni kita boleh tengok. Kalau CC, correlation coefficient tu, ini saya letak dekat bawah ni, adalah 1, maksudnya ketika itu price movement 100% sama. So, tapi kalau bawah 1, maksudnya tak berapa sama. So, kita boleh tengok dekat sini. Yang paling atas ni adalah 1. Nampak 1 tepi ni, nampak kabur-kabur sikit. Okay, ada masa dia sama 100%, perfect. Macam sini, dekat movement daripada sini, 2002 sampai 2009, 10, hampir 100% sama. Dia dekat atas je. Tapi lepas tu kita tengok, ada masa dia jatuh, tak sama sangat. Tak sama sangat. Dan ada masa dia jatuh, dia punya correlation jatuh sehingga around kosong ni. Kosong. Maksudnya memang tak sama. Dia bukan inversely, tapi tak sama. Kalau inversely, negatif. Tapi kat sini dia sampai dekat kosong. Sampai negatif sikit. Maksudnya mungkin sini ada naik, tapi ni jatuh. Macam dekat sini kan. Ini jatuh teruk, tapi ni ada naik-naik sikit. So dekat sini tak sama nama. So dekat sini sama balik, sini tak sama lagi. So dia bukan all the time 100% lah. So itu adalah sedikit risiko. Tapi kita tak banyak pilihan. Kan? Kita tak banyak pilihan. Kita tak ada data FCP untuk Commonwealth Traders. So at least ada something untuk kita gunakan sebagai panduan kita. Alright. Okay, so kita dah go to our last topic of the night. Laju malam ni saya laju sikit. Dah last topic dah. Seronok kat saya. Kurang cakap sikit. Tapi dah haus lah. Okay. So last topik kita. Semua dah ready untuk memahami sikit data dalam COT reports. Kalau dah ready, boleh komen ready dalam ni. Jadi saya minum air je. Alright. So, apa data-data penting yang kita perlu faham dalam COT reports? Okay. Maybe ada yang boleh ambil gambar. Ambil gambar reports ni supaya kita boleh rujuk sambil kita tengok setiap beberapa details yang ada nanti. Okay, dah ambil gambar? Atau screenshot ke? Kita akan banyak rujuk kepada gambar ni balik. Okay, so pertama kita boleh tengok dekat atas ni, dia tulis, ni saya ambil daripada website cftc.gov. Betul kan gov tadi, Tuan Neza bagi. Kita boleh tengok, kita boleh pilih lah mana produk yang kita nak. So ini saya ambil produk soybean oil yang dikeluarkan oleh CBOT, yang di bawah CBOT, Chicago Board of Trade, options and features combined position as of 1 Ogos 2023. So ini data minggu lepas. Yang dikeluarkan pada, bila keluar? Hari Jumaat. So dia dah, kita akan tengok dia punya pembahagian non-commercial, commercial dan total, kemudian ada non-reportable position dekat sini. So senang cerita, kanan sekarang kita abaikan terus. Non-reportable tak penting untuk kita. Kita akan fokus kepada non-commercial dan commercial. Kemudian spreads. Okay, spreads kat sini sedikit complicated. Data spreads kat sini. So kita abaikan dulu data spreads kat sini. Kita akan fokus dekat long dan short untuk non-commercial dan commercial. Kemudian kita akan tengok dekat sini juga. Kita akan tengok ada open interest, total open interest kat sini 549,000. Commitments of dekat sini commitment dia berapa pegangan dia untuk long. So non-commercial dia ada 96,273 yang dia tengah hold long. Bukan hold long, sorry, dia ada long 96,000 kontrak dan dia ada short 47,000 kontrak. Commercial ada long 289,000 kontrak dan short 348,000 kontrak dekat soybean oil. So dia lagi banyak short daripada long. Dan total short adalah 526,000 dan long 516,000. Kemudian kita akan tengok changes. So changes ni pun penting untuk kita tengok sebab data COT reports kita tak boleh tengok dia as satu report sahaja. Kita kena compare every report dengan report-report yang lepas. Sebab apa? Kita nak tengok dan fahami trend of the holding position of the non-commercial dan commercial ni. Trend dia macam mana? Sama macam kita baca price chart, uptrend ke downtrend.
So benda yang sama applicable dengan COT reports. Kita nak tahu dia tengah semakin mengurangkan position dia ataupun tidak. Kalau kita baca macam ni je, oh sekarang commercial tengah banyak short, tengah long dia tak banyak sangat. Data tu tak berapa useful. Kita kena compare from report to reports. So sebab tu dia ada bagi sikit sini lah changes from minggu sebelumnya 25 Julai. So sebelumnya dia short dia berkurang sebanyak negatif 9,000, long dia berkurang sebanyak negatif 4,000. So dia bandingkan data dengan minggu lepas. Tapi ini pun tak function sangat sebab kita nak tengok big data lagi. Okay, kemudian kita ada percent of open interest for each category of traders dekat sini. So ini kita nak faham open interest ni apa pula. Kita akan tengok selepas ni. Dan last sekali ada dekat sini section number of traders in each category. So yang long dekat non-commercial ada 95, yang short ada 63. Yang commercial, yang long ada 100, short 116. So nampak macam tak banyak kan? Tapi inilah total ni tak sampai 600 ni, tak sampai 600 tak sampai. Tapi dorang ni lah yang menentukan hala tuju soybean oil dengan beberapa ratus of players sahaja. Sedangkan kita mungkin beribu traders kan pun tak boleh nak move. So ini apa kepentingan kita nak faham dorang ni siapa. Apa yang dorang buat. Okay, so first kita fahami open interest dulu. So apa yang dimaksudkan dengan open interest? So ini tadi kan ada percentage of open interest. So open interest menunjukkan kontrak yang masih dibuka. Atau ringkasnya trader yang masih in position tapi tak close lagi position dorang. Okay. Selagi mana dia ada position, kiranya open interest bertambah 1. Kalau trader tu close dia punya kontrak, then open interest tu tolak 1. Okay, kita cuba tengok contoh. Senario sikit. Assuming sekarang net position, net open interest adalah kosong. Okay. Ada satu trader A. Dia beli 3 new contract. Dia long FCPO, 3 contract. Berapakah open interest sekarang? 3. Okay, betul? Next. Sekarang ada trader B. Nama dia Lim. Dia sell pula 3 new contracts. Berapakah open interest sekarang? 6. Betul. 6. Sebab apa? Sebab ini adalah trader yang berbeza. B adalah trader yang berbeza. So kita ada 2 trader sini dan dua-dua buka kontrak yang baru. Satu long 3 kontrak, B pula sell 3 kontrak. So sekarang ada 6 kontrak open in the market yang masih belum di-close. Okay, sekarang A jual pula 1 kontrak. Berapakah open interest sekarang? Di-close satu position dia. Tinggal 5. Betul. Simple Okay, kadang-kadang dia akan pening sikit. Kita ingat setiap kali kalau A beli, B jual, jadi kosong. Tak, dia apa yang masih open dia akan kira macam tu. So dalam ni yang kita akan tengok semua ni sebenarnya adalah commitment of traders. Dia menunjukkan dekat sini ni pegangan ini saya rasa bukan saya rasa, ini kalau tak silap saya pun tertiba ragu-ragu. Tapi kalau tak silap saya dia menunjukkan open interest yang dilakukan, yang holding position yang ada pada commercial dan non-commercial punya players. So ini adalah position dorang yang dorang masih ada dan belum close. Dorang ada 259,000, ada yang ada long dan ada 348,000 yang masih tengah hold short. Dan sama dengan non-commercial kat sini. So this is the open punya position. So dorang tengah ada position ni lagi. So sebab tu kadang-kadang bulan depan, minggu depan kita akan tengok berubah sikit sebab dorang dah close some contracts, dorang buka kontrak baru. So kita nak baca daripada sana. Okay. So commercial position, macam mana kita nak faham commercial position punya game? Kita tengok yang ni dulu yang tengah-tengah ni. Okay. So satu tips. TLDR, kalau panjang sangat, pening kepala, tak faham, satu benda yang kita kena faham, satu takeaways adalah kita beli, kita nak cari for long position bila commercial dah berhenti membeli. Sebab commercial tadi kita ingat dia suka counter trend. Bila harga jatuh, kita tengok dekat sini. Harga jatuh dekat WIT punya weekly chart. Harga jatuh ke bawah, scale down buying. Dia beli makin banyak sampai 60,000. Tapi at one point kita nampak buying power dia punya buying punya interest makin berkurang. Dia dah jual sikit-sikit. Sampailah kita tengok bila dia jual, harga pun makin menaik. Dekat WIT dekat sini.
So kita nak cari point ni. Bila dia nak stop buying tu? Itu yang kita nak faham lah macam mana cara nak baca. Commercial suka counter trend untuk hedging purposes, tapi kita risky untuk terus beli masa dia jual. Contoh ni kan, dia beli, kita terus nak jual, risky lah. Kita tak tahu bila dia nak berhenti membeli. Ataupun bila dia akan daripada beli tukar ke jual. Kita tak tahu benda tu. Tapi kita nak faham bila dia akan stop buying, bila dia punya buying power macam dah, kita nak tengok from commercial point of view, dia macam dah tak minat sangat nak beli. Macam dekat sini kita tengok dia macam tak minat sangat nak beli dah. Nanti kita akan tengok satu contoh lagi. Okay. So itu satu takeaways kita. Bila commercial kita nampak macam dah berhenti membeli, kita punya masa adalah itu masa kita nak beli. Sebab bila dia berhenti membeli dan dia nak jual, itu masa harga akan naik. Non-commercial pula yang akan membeli masa tu. Dia akan terbalik. Commercial beli, non-commercial akan jual. Bila commercial jual, non-commercial akan beli. So net position. Okay. Dalam kita nak kira net position, okay, net position maksudnya berapa net. Satu long, satu short, so net dia berapa? Okay. Berapa dia punya net. Dalam nak kira net, tak penting untuk kita dapatkan precise value. Macam betul-betul tepat, tak penting. Yang lebih penting, macam saya kata sebentar tadi, adalah kita nak tengok pattern antara net position dengan price. Okay, contoh dia dekat sini. Kita pun kira, komitmen dia dekat sini ada 119 long, short ada 22,000 dekat non-commercial. Ini British Pound Sterling. Commercial dekat sini ada long 11,000, short 119,000. Non-reportable ada long 32,000, short 21,000. Okay, kita pun kira berapa net position yang tinggal. Kita kira long ada ni bla 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 bla, net tinggallah 96,000 yang net long dekat non-commercial. Kita nak tahu net dia. Net yang kita nak tahu. Commercial net dia ada negatif 107,000 short dekat commercial. Non-reportable ada 11,000 net long. Okay. So dekat sini kita akan nampak commercial sangat bearish dekat British Pound Sterling. Tapi persoalan seterusnya adalah how bearish is bearish. Macam saya kata tadi, itulah kepentingan untuk kita compare data commercial yang sekarang, net position dia, dengan net position dia minggu-minggu yang sebelum ni. Kita nak tengok the pattern. Nah, kita nak tengok the pattern of the net position dengan pergerakan harga pula. Ada pattern ataupun tidak. Okay. So, persoalan yang penting dari tu, kita hanya boleh jawab bila kita buat charting of the net position over time. Kita boleh tengok dekat sini, commercial net position yang very bearish. Okay. Atas ni adalah the net position. Warna hitam ni adalah the commercial punya position. Ini net position ni tadi yang negatif 107,000. Dekat sini dia dah masukkan dalam data. Dan bila kita buat charting data ni, kita nampak sebelum tu dia ada negatif 50,000 punya net position. Kemudian jadi negatif 107,000. Maksudnya dia menambahkan 50,000 short contract dalam position dia. Dia bertambah dengan mendadak. So, bila kita chartkan, kita nampak pop jatuh ke bawah. Nampak very extreme punya movement. So, dan kalau kita tengok juga dekat sini, dia menghampiri satu resistance dekat net position yang pernah dibuat oleh commercial dekat sini. So, ini kita nampak, maksudnya dia dah nak mencapai extreme punya movement ataupun extreme selling dalam dia punya movement. Okay. So, dan kita tengok dekat sini juga, commercial biasanya dia akan terbalik dengan big fund. Tengok sini, funds, ini adalah the non-commercial punya traders ataupun large traders. Bila banyak menjual of commercial, non-commercial biasanya akan membeli lagi banyak. Okay, itu adalah part commercial tadi. Kita nak tengok dia punya pattern macam mana. So, ini bila dia semakin banyak menjual dan pattern dia kita tengok semakin banyak ke bawah, so kita boleh assume mungkin buying dah nak start. Kita mungkin dah nak beli ataupun kita mungkin dah nak jual. Okay? Okay, so far semua okay? Boleh faham ke? Tengok respon sikit Oh, tak ada respon ni, dia macam tengah brain lagi. Sikit. Okay, kita ingat macam ni, tengah digest. Agak memeningkan, but it's okay. Dia maybe pening nak digest, kita balik pada asas dia. Okay. Ingat. Ini adalah commercial punya style of trading. Bila dia menjual, kita nak beli. Okay. Bila dia jual, kita nak beli.
Bila dia beli, kita nak jual. Boleh faham part tu? Dia counter trend sikit. Benda baru dengar, faham. Kita tengok chart ni. Okay. Harga tengah jatuh, dia beli banyak. Bila dia tengok, okay, sekarang aku nak jual. Dia start jual, harga pun naik. Boleh faham part tu? Sebab apa? Dia nak hedge tadi. Okay, part ni faham. Kita balik pada part yang ni. So dekat sini, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Sekarang, diorang tengah menjual. Bukan demand and supply. Tak. Data ni dapat dari mana? Data mana? Yang tadi data yang mana? Yang tadi secara general CFTC punya website. So, bila dekat sini, okay, ini kita tak habis tengok lagi price nak bull. Bila tak habis tengok sini, okay, sekarang bila tengah dia menjual banyak macam ni, kita bayangkan apa yang terjadi dengan price. Apa yang terjadi dengan price adalah bila dia menjual semakin banyak, harga akan semakin menaik. Harga akan vice versa. Dia akan selari dengan pergerakan sini atas ni. Large funds kat sini. Price biasanya akan selari dengan large funds lah. Dia semakin banyak menjual, price akan naik makin atas. Tapi kemudian yang kita nak tahu adalah bila masa kita nak beli ataupun bila masa kita nak jual. Okay, itu ada lagi interpretation dia. Kita akan tengok lepas lagi. Tapi sekarang kita nak faham dari asas dulu. Bila komersial menjual, harga biasanya akan semakin menaik. Ataupun bila harga semakin menaik, komersial akan jual lagi. Dia akan berlawan arah dengan price. Tapi terbalik dengan non-komersial, harga makin naik, dia akan follow the trend. Sama ada dia yang gerakkan harga ataupun dia follow the harga. Dua-dua boleh jadi. Kita tengok dekat sini British pound yang sama. Okay. Large speculators, ini kita nak tengok application dia sikit. Large speculators, as discussed, kita dah discuss tadi, dia opposite dengan commercial. Diorang biasanya akan follow the trend. Dan kita boleh gunakan data ni untuk predict possibility breakout failure akan berlaku. Okay, so this is the interesting part dan applicable sikit. Benda yang lebih applicable. Yang tadi kita nampak konsep, sekarang applicable punya part. Okay. Large speculators. Kita tengok dekat sini, ini adalah net position dia. Net position semua faham Tak ada net position semua faham kan? Cara kira dia. Okay. So ini net position dia. Sekarang net position dia dalam maybe 40,000 dekat sini, atas ni. So bila large speculators, ingat, large speculators selari dengan pergerakan harga. Kebiasaannya macam tu. So sekarang position of large speculators ada dalam 40,000 yang tengah long British pound. Dia tengah long British pound. So British pound harga pun menaik. Menaik sampai ke puncak A kat sini. Okay. Kemudian dia jatuh. Dia jatuh sikit. Kemudian large speculators dia push. Dia push lagi harga British pound ataupun harga oil ke kelapa sawit sama je. Dia push lagi sampai ke atas ke titik B. Okay. Kali ni antara bila kita dah faham movement ni berlaku macam mana, ini yang interpretation yang kita boleh buat. Dia dah push sampai ke British B, sampai ke point B, tapi harga tak berjaya nak break out daripada point A. So ada beberapa interpretation yang kita boleh fikirkan. Yang pertama adalah mungkin fund of large speculators dah sampai max limit. Dia tak ada lebih fund dah. Itu adalah maximum limit fund dia. So dia cuba push lagi harga dengan harapan ada someone yang akan break out kan harga sini. Tapi tak ada. Dia dah tolak ni, tak ada. Masih start dekat sini. Resistance yang ada. Okay, so kita boleh nampak benda tu sebab apa? Kita tengok dekat sini. Dia punya net position. Dekat B kita tengok net position dia sama dengan dekat A. Dia punya limit tu. Resistance dia sama. Tapi masih tak berjaya pecah. So kita boleh bayangkan ataupun assume ini maybe adalah limit fund dia. Alright. Itu satu analisis kita. Kemudian kita tengok lagi price movement berlaku. Tengok dekat C pula. Sekarang C dia nak cuba break up lagi. Sekarang dia nak buat triple top lah. Dia cuba break up lagi C. Tapi dekat sini kita tengok apa yang terjadi. Harga mencecah price yang sama dengan A dengan B. Tapi dekat net position of large speculators dah berkurang. Maksud dia apa? Maksud dia sekarang yang push harga sampai ke resistance dah bukan large speculators. Adalah mungkin kita, retailers. Kita dah follow. Kita dah FOMO, beli.
nak pecahkan resistance, tapi large speculators punya assumption masa tu adalah susah nak pecahkan ni. So dia dah jual sikit-sikit. Dia jual sikit-sikit, sebab tu kita nampak net position dia semakin berkurang dekat situ. So apa yang kita boleh buat, bila kita faham benda tu berlaku, kita tunggu dia pecah support dekat sini untuk confirmkan. So gabung dengan technical analysis, pecah support dekat sini, dekat D, kita boleh cari untuk short dekat sana. Dan bila terjadi jadi dia pecah support, kita nampak dekat sini large speculator pun mula habiskan jualan dia. Dia jual semua net position yang dia ada sampai jadi negatif. Sekarang dia tengah short. Boleh faham ke macam tu? Ini secara ringkas dia, nak faham? Boleh faham? Alright. So, kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil satu side. Kita boleh ambil sama ada nak tengok large speculators punya position yang lebih senang difahami sebab dia follow the trend ataupun commercial. Betul, cuma nak practice. Dia ambil masa nak practice, dia ambil masa sikit lah. Kita akan tengok data-data soybean oil, crude oil dan gabungkan dengan FCPO pula. Okay. Kita tengok contoh lain. Okay. Large speculators punya position lagi. Ini adalah untuk oil pula. Okay. Sekarang dekat A. Ya, dekat A dekat sini harga dah sampai sini. Dekat harga sini, atas ni harga. Bawah punya net position, kita tengok dia dah sampai sama dengan yang sebelum dia. Okay. So, bila sampai, dia sama macam support resistance lah. Kita anggap dia macam, ini macam dah sampai resistance je ni. Dia tak boleh nak, dia tak ada macam dah tak ada capacity nak sell lagi. So, maybe dia dah sampai max selling capacity. As compared to before. Kita dah compare dengan sini. Okay, kemudian harga pun bergerak lagi ke bawah. Harga makin jatuh ke bawah. Tapi apa yang jadi? Net selling position of large speculators makin berkurang. So dekat sini biasa kalau kita tengok indicators ke apa, kita panggil dia sebagai divergence. Ada divergence berlaku. Harga makin ke bawah, tapi large speculator net position makin ke atas. So itu divergence lah. So kita boleh assume harga ke bawah oleh siapa? Bukan large big money dah. So kita boleh assume sekarang dia dah mula subside selling pressure. Kan dia dah mula beli sikit. Dia dah mula clearkan position selling dia. So semakin lama semakin ke atas. Dan so bila kita nampak benda ni jadi, kita pun ini adalah potential market reversal untuk jadi. Maksudnya large speculators dah tak berminat nak jual. Sebab dia macam dah capai max selling capacity. Dia tak boleh jual lebih dah. Itu dah dia capai. So sampai sana je lah boleh short. Macam tu lah lebih kurang. Sampai sana je lah large speculators nak short. Sekarang dia mungkin tengah fikir nak long. So kita based on technical analysis, kita buat charting, tengok dekat mana resistance, bila breakout, buat high, kita boleh cari position dan long. Dan masa tu large speculators pun masuk kau-kau, pum, dia habis masuk. Dia habiskan jual semua dan sekarang dia mula membeli. Okay, ini nampak, ini, okay. Satu lagi penambahan adalah, of course, ini adalah chart yang biasanya dah cantik. Yang biasa benda yang dah jadi. Senang untuk kita tengok. Akan ada chart-chart kita nampak susah nak jadi. Macam tak jadi. Benda normal lah. Macam technical analysis juga. Sometimes ada yang perfect. Sometimes ada yang tak perfect. So, sebab itulah gunanya stop loss. So, dia boleh jadi tak jadi. Tapi itulah gunanya stop loss kita. Sebab apa? Sebab large speculators ataupun non-commercial, dua-dua ni, commercial dan non-commercial, they can be wrong. Diorang bukannya right all the time. Ada masa diorang silap juga. Buktinya adalah, saya tak masukkan dalam slides, tapi ada fund, very big fund, saya tak ingat nama dia apa, dia adalah large speculators, non-commercial, lebih daripada $6 billion. Dia silap position dekat satu market, tak ingat tahun bila. Dan dia rugi, berbilion-bilion dolar dia rugi. So dia silap. So itu possible untuk jadi, masih possible untuk jadi. So sebab tu function stop loss. Untuk kita sebagai retailers, kita always put our stop loss. So ada masa tak jadi. Okay. Kemudian, commercial. Kita tengok tadi kalau oil yang sama, untuk large speculators, kita tengok dia follow the movement. Tapi kalau kita buka, kita tengok net position of commercial pula. Tengok position of commercial, dia terbalik. Ni commercial punya net position untuk produk yang sama. Kita tengok, bila harga jatuh, net position of commercial apa jadi? Dia menaik. So, lepas tu sampai dekat sini, commercial tengok. Commercial macam tak nak beli dah lah. Aku rasa dah paling jatuh ni. Ini paling bawah yang boleh, aku tak nak beli dah. Sekarang aku rasa aku nak jual. So, bila dia start jual, terbalik dengan large speculators, diorang mula membeli dan harga pun menaik. Boleh faham? So, commercial dan commercial, kita kena ingat, bila ada orang membeli, kena ada orang menjual.
Kena ada orang yang mirror benda tu. So bila commercial membeli, biasanya lah speculators akan menjual. Commercial jual, lah speculators yang membeli, dia terbalik macam tu. So net di akhir nanti biasanya akan kosong ataupun plus minus sikit. Dia akan macam tu je lah. Biasanya akan mirror. So kita tengok dia punya perubahan, beza okay. Ini large speculators, ini adalah commercial. Okay. Ini contoh of large trader lagi untuk British Pound. Benda yang sama. Bila jatuh ke bawah, ini pun jatuh. Ada masa tengok dekat sini, tengok dekat C ni, dia dah sampai extreme selling point, dia macam tak boleh nak jatuh dah. So bila tak boleh jatuh, tengok point D. Dia jatuh lagi, tapi dia tak boleh nak pecahkan. Dia dah buat higher low. Kita panggil istilah TA dia, buat higher low. Dia macam tak nak jual lah. So bila kita tengok tak nak jual, kita tahu, okay, ni potential reversal mungkin nak jadi. Dia macam dah tak minat nak jual. Selling pressure dah subsides. So sekarang kita cari dekat chart mana dia punya point of reversal boleh berlaku. Kita mark dekat atas ni. Bila dia pecah sahaja, kita pun boleh beli. Dan lepas tu kita tengok harga net position of large traders memang semakin meningkat. Diorang pun semakin banyak membeli. So macam application secara mudahnya macam tu lah. Okay. Tapi macam saya kata tadi, commercial dan non-commercial dua-dua boleh buat silap. Contoh dekat sini adalah kesilapan yang boleh dilakukan oleh commercial punya traders. Ini juga digelar sebagai commercial capitulation. Okay, nama dia macam gempak sikit. Commercial capitulation. Kita tengok dekat sini, bila harga jatuh, orange juice. Ni orange juice tahun 2003. Orange juice makin jatuh, commercial beli. Beli. Tapi at one point, diorang dah macam sama ada, fund memang dah habis. Diorang ada di pocket, tapi fund dah habis nak beli. Diorang banyak sangat beli, tapi harga tak naik-naik. So apa yang diorang buat? Diorang akan mula clear pegangan diorang dan diorang akan mula follow the trend dan short orange juice sekali. Dan diorang tahu diorang dah silap. Ada one point diorang akan tahu memang tak boleh buat apa dah ni. Memang nampak macam kuat betul nak short ni. So nak pun short. Tapi setahun lebih diorang buat silap tau. Daripada Februari 2002 sampai dekat April, Mei 2003. Setahun lebih. Tapi diorang ada di pocket. So tak apalah diorang rugi ke apa, tak kisah. Tapi yang penting kita kena tahu yang diorang pun boleh buat silap, kita pun boleh buat silap. Sebab itu penting stop loss untuk kita. Okay. Okay. Habis dah sebenarnya. Okay. Rasa macam sekejap malam ni. So ada banyak cara, side notes dia, ada banyak cara untuk kita analyze dan view data dalam COT. Tapi setiap cara kita perlu validate dan fahami dulu sebelum kita guna. So ini adalah salah satu cara yang digunakan. Tak ada teknik yang foolproof dan itulah gunanya stop loss kita. Dan ada lagi beberapa benda. Saya nak cerita sebenarnya tentang COT index, COT monetization index. Tapi tak cukup masa rasanya malam ni. Kita buka kepada Q&A dulu. Dan satu poin penting juga, kenapa pentingnya juga COT ni untuk kita fahami. Dan maybe kalau kita betul-betul faham, kita boleh apply dalam swing trading kita, adalah sebuah kajian. Kajian yang lama, saya tak jumpa kajian yang baru. Mungkin ada kalau korang boleh jumpa. Dia dibuat oleh Michael L. Hatzmark dalam tajuk working paper dia, Luck versus Forecasting Ability, Determinant of Traders' Performance in Futures Market. So bagi saya interesting research yang interesting. Ada orang buat research tentang benda ni. Tapi kesimpulan yang boleh buat adalah, kita boleh, siapa yang nak baca boleh Google tajuk ni boleh jumpa dekat Google. Kesimpulan yang dia buat adalah, dia nak tahu adakah luck ataupun memang ada ability nak fokus untuk traders performance dalam futures market. But to cut things short, dia mendapat conclusion daripada beberapa studies yang dia buat, bukan dalam working paper ni sahaja, adalah big winners biasanya dapat dekat large traders. Large traders biasanya akan menang besar dan small traders biasanya akan kalah banyak. Dia buat banyak study, nampak dia punya similarity-nya macam tu. Large traders walaupun kita ragu-raguan nak follow ke tak diorang ni, tapi biasanya diorang adalah the big winners. Dan small traders biasanya small losers. Ini from a swing point of view. Swing point of view. One of the thing yang kita boleh buat untuk maybe improve trading kita, adalah kita kaji macam mana kita nak cuba memahami point of view large traders ni, iaitu dengan membaca COT reports. So itu antara benda lah yang saya tengah study for the past several months. Dan saya cuba apply. Masih dalam fasa study lagi Saya pun masih dalam fasa study.
untuk kita cuba apply dan improve trading kita. So ini antara beberapa points lah yang saya nak share dan yang saya dah dapat. Panjangnya sebenarnya bila nak baca sendiri banyak. Dia lagi complicated, baca beberapa reference, susah nak fahami. Sebab istilah ni istilah baru. So ini saya bagi macam bentuk yang layman lah, yang saya rasa semua harap ni boleh faham. Okay, so itu sahaja. Kita buka kepada Q&A sikit.